Boleh tak melancong ke negara orang kafir? Saya melihat jawapannya dalam hadis Nabi SAW yang cukup terang lagi jelas. Di mana baginda bersabda, "Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu baina adhhuril musyrikin." Aku berlepas diri daripada orang Islam yang menetap di kalangan orang-orang musyrikin, yang bersama dengan mereka. Kerana kalau kita lihat perbuatan mereka jelas menunjukkan seolah-olah wala mereka, loyalty mereka, kesetiaan mereka kepada orang kafir. Kerana sekiranya dia setia dengan orang Islam, pastinya dia akan terus menetap tinggal di negara orang Islam. Dalam hadis yang lain Rasulullah kata, "Man jama'al musyrik fahuwa mislahu." Barang siapa yang bersekedudukan, tinggal bersama, berhampiran dengan orang musyrik, dengan orang kafir, ke dia sepertinya. Satu ancaman yang cukup berat. Ini hadis Nabi SAW, bukan pendapat ijtihad. Maka Rasulullah menyamakan antara orang Islam yang tinggal dengan orang kafir. Nak mengatakan betapa Islam menuntut supaya kita menjauhkan diri. Zahir memberi kesan kepada batin. Persekitaran kita memberi kesan kepada kita. Kalau kita duduk di kalangan orang yang isap rokok, adakah kita boleh kata, "Oh tak apa, asal aku tak isap sudah." Sedangkan bukti sains menunjukkan bahawa orang yang menghirup udara rokok itu, kesan dia lebih kurang sama, kalau bukan lebih mudarat. Anak-anak kita kalau dia berkawan dengan penagih dadah, kita pun takut, kerana realiti menunjukkan bahawa dia akan berkesan. Kesannya seseorang itu dengan kawan dia, anak tu sila air bulan dia pun akan turut sama. Kalau kita masuk ke satu tempat yang penduduknya menghadapi satu penyakit yang mudah berjangkit, penyakit taun ke barangkali yang besar, orang itu walaupun dia mungkin sihat, tapi kalau dia masuk kat dalam satu komuniti, besar kemungkinan dia juga akan terkesan. Zahir memberi kesan kepada batin, persekitaran memberi kesan kepada seseorang. Maka tak heran mengapa syariat Islam melarang kita daripada tinggal dengan orang kafir. Kalau kita mengatakan bahaya kalau seorang tu duduk tepi orang isap rokok, lebih bahaya kalau duduk tepi orang tengah isap dadah. Bahaya kan? Bahaya kesan tu. Kita takut. Kalau kita takut dengan penyakit zahir, tetapi kalau kita berdamping dengan orang kafir, apa bahaya dia? Bahaya kufur dan kesyirikan yang berkemungkinan besar terkesan pada kita. Maka antara bahaya kufur dengan syirik, dengan bahaya penyakit-penyakit, tapi subhanallah, kita melihat bahawa manusia dia lebih menjaga bahaya zahir daripada bahaya jiwa iman mereka. Maka kerana itu Rasulullah SAW dalam hadis yang lain dia mengatakan bahawa al-muslimu wal-musyrik la tatara'a naruhuma. Orang Islam dengan orang kafir, api unggun mereka tidak kelihatan. Ini zaman dulu. Zaman dulu tak ada lampu elektrik. Jadi pada waktu malam mereka menghidupkan unggun api. Rasulullah kata apa? Orang Islam dan orang kafir, api unggun mereka tidak kelihatan. Nak mengatakan bahawa mereka tinggal bermalam berjauh-jauhan. Ini yang dituntut. Jangan duduk dekat-dekat dengan unggun api orang kafir. Sampai begitu. Tapi kalau kita tujuan kita berdakwah, kita kata ini satu yang dituntut, atau ada maslahah yang darurah, terpaksa kerana tidak ada pada tempat yang lain, tidak ada pada negara Islam, nak menuntut satu ilmu dan sebagainya, maka kita kata dalam keadaan terkecuali ini dibolehkan. Tapi selain daripada itu, kita kena tanya apa yang kita harapkan. Jauh mana kita nak faham, kita nak praktikkan. Tepuk dada tanya iman.